Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Kami dari grup pertama akan membentangkan tajuk keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja akibat penggunaan media sosial secara meluas. Saya, Ketua Kumpulan Grup Pertama, Nur Amira Syazina, dan ini adalah ahli-ahli kumpulan saya. Saya, Nur Atifah binti Jamaluddin. Saya, Hanis Hanani binti Maisa. Saya, Siti Zati binti Hamzah. Saya, Nasyairah binti Rosli. Dan saya, Junainah binti Musa. Sekumpulan Samsing jalanan untuk merempit di hujan berterusan hingga tidak dapat pulang ke rumah. 4 lelaki yang menyertai satu parti liar dihadapkan ke mahkamah. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang dipercayai menikam bayi yang baru dilahirkannya. Tingkah laku yang membawa kepada bunuh diri dalam kalangan remaja semakin meningkat. Secara amnya, masyarakat hari ini telah jelas mengenai tentang media sosial serta faktor yang menyebabkan berlaku keruntuhan akhlak yang wujud di kalangan remaja. Media sosial kini telah memberi kesan yang besar terhadap pembentukan akhlak remaja. Namun, perkembangan pada zaman yang pesat ini telah menyebabkan masyarakat khususnya remaja berlumba-lumba untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Media sosial mempunyai pelbagai kelebihan kepada pengguna, terutamanya remaja, untuk mendapatkan info atau maklumat terkini mengenai berita yang sedang berlaku pada masa kini. Akan tetapi, terdapat segelintir remaja yang telah menyalahgunakan media sosial dan telah memberi impak negatif kepada penggunaannya. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui punca, isu dan cara penyelesaian bagi keruntuhan akhlak remaja zaman sekarang akibat penggunaan media sosial yang secara meluas. Media sosial merupakan satu rangkaian di atas talian ataupun online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala bagi sosial pula adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henley, media sosial dapat didefinisikan sebagai satu kumpulan aplikasi berasaskan internet yang berkembang atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Untuk pemahaman dan pengetahuan yang lebih jelas, media pada awalnya merupakan sebuah alat perantara seperti televisyen, radio dan surat khabar. Media ini mempunyai had yang tertentu dan sukar untuk para pengguna kemukakan pendapat atau pandangan bebas terhadap sesuatu perkara yang disampaikan atau yang telah diperkatakan. Oleh itu, elemen sosial cuba dibawa masuk ke dalam media untuk diubah suai menjadi alat yang boleh berkomunikasi di antara pengguna. Jaringan sosial ini berkembang dengan begitu cepat sehingga boleh dianggap sebagai alat komunikasi yang penting pada dunia hari ini. Buktinya dapat dilihat menerusi aplikasi dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Media sosial yang semakin berkembang kini dapat dibahagi kepada beberapa kategori selain aktiviti sosial semata-mata. Contohnya, medium sosial ini adalah seperti perbincangan melalui forum, mengadakan video secara langsung, penulisan di dalam blog, interaksi permainan video dan lain-lain. Perkembangan media sosial ini bermula apabila terjadinya sejarah awal kemunculan media sosial ini semula pada tahun 1978. Dengan penemuan papan buletin, media sosial terus berkembang sehingga perkhidmatan penerbitan blog, iaitu blogger pertama kali dilancarkan pada tahun 1999 oleh Pira Labs. Terdapat beberapa jenis media sosial, antaranya ialah rangkaian sosial, rangkaian blog mikro, rangkaian perkongsian gambar, rangkaian perkongsian video, rangkaian perbualan dan permesejaan, laman komuniti dan forum perbincangan serta rangkaian tinjauan pengguna. Penggunaan media sosial ini mendatangkan pelbagai kebaikan dan keburukan kepada golongan remaja. Dalam dunia tanpa sempadan, media massa memainkan peranan penting sebagai penyebaran maklumat.
Media sosial dengan perkembangan canggih sekarang berkait rapat dengan punca keruntuhan akhlak kepada golongan remaja zaman sekarang. Menurut pakar psikologi dan kaunseling, media sosial merupakan suatu platform yang membuka ruang kepada remaja masa kini untuk mengenal dunia luar tanpa ada had. Ketagihan melampau remaja masa kini terhadap media sosial dilihat pendorong kepada pembentukan perilaku dan sikap yang agresif. Keruntuhan akhlak remaja zaman sekarang akan memberi kesan terhadap kemajuan dan perkembangan sesebuah peradaban pada masa akan datang. Kesan negatif yang wujud harus diberikan perhatian yang serius oleh pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Menurut perkhidmatan akhbar yang saya perolehi, tajuk utama yang dikupaskan mengenai isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja zaman sekarang adalah isu-isu yang berkaitan dengan isu seks bebas dalam kalangan remaja. Isu ini sudah menjadi isu yang hangat diperkatakan di media-media sosial dan media elektronik. Isu yang pertama yang melibatkan isu seks bebas dalam kalangan remaja yang semakin berluasa. Remaja dan seks bebas adalah dua perkara yang boleh dikatakan tidak boleh terlepas dari digandingkan bersama. Perkara seperti ini sudah menjadi trend dan jika ada remaja yang tidak tahu dan pernah berlaku seks dikatakan kolot. Ada juga remaja yang mengaitkan cinta dengan seks dan jika ada cinta yang tidak menyediakan seks maka ia bukan dinamakan cinta. Remaja kini beranggapan bahawa seks ini adalah satu perkara yang tidak perlu dibesarkan. Terdapat satu lagi keratan akhbar tentang isu yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja iaitu isu samseng jalanan. Masalah kepejahatan sosial seperti aktiviti perlumpuhan aram oleh penunggang motosikal yang tidak bertanggungjawab atau yang lebih kenali sebagai mak rempit bukanlah merupakan satu isu yang baru. Memandangkan gejala sebegini telah wujud sekian lama di jalan-jalan raya di negara ini. Ia merupakan satu gejala sosial remaja di Malaysia sekarang. Remaja merempit untuk menjadi keseronokan, kepuasan dan kemasyhuran wang dan perempuan. Selain itu, trend menunjukkan aksi menunggang motosikal di jalan raya dengan pelbagai bentuk gaya oleh remaja sehingga mendatangkan kecelakaan perlu dikawal dan dihapuskan segera menyeluruh kerana ia akan menjadi gejala sosial yang sukar dirawat. Hello, balik polis ke ni? Ya, saya nak laporkan yang anak saya dah hilang 2 hari dah ni, dia tak balik. Ya, cik. Ya. Nama saya Mazlah binti Ayub. Perak Today yang bertarikh 3 Januari 2016 ada menyebut bahawa media sosial merupakan salah satu punca yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada masa kini. Ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Hal ini dapat dilihat apabila pakar psikologi dan kaunseling Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi Universiti Malaysia Terengganu, Prof. Madya Dr. Rohani Makmin menyatakan bahawa media sosial sememangnya tidak mempunyai batas untuk mereka menerodainya. Walau bagaimanapun, akal remaja tidak sepanjang orang dewasa. Mereka masih memerlukan bimbingan orang dewasa semasa menggunakannya. Salah satu punca terjadinya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja adalah kurangnya bimbingan ibu bapa dalam mengawasi anak mereka ketika menggunakannya. Sebagai contoh, terdapat kes di mana seorang remaja perempuan yang berumur 14 tahun yang membuat dakwaan bahawa dia diculik. Disebabkan pendedahan yang terlalu banyak di media sosial mendorong remaja perempuan tersebut untuk melakukan hal tersebut. Apabila kebenarannya telah diketahui, dia telah mengakui bahawa kejadian tersebut adalah rekaan semata-mata dan dia hanya ingin meluangkan masa bersama teman lelakinya.
Selain daripada itu, akhbar berita harian juga mengeluarkan artikel yang bertajuk Remaja Terpengaruh Media Sosial pada 1 Mei 2015. Dalam akhbar ini, ia membincangkan penggunaan media sosial yang kerap dalam kalangan remaja menyebabkan ketagihan dan juga akan mendorong kepada pembentukan perilaku dan sikap agresif. Kelakuan ini juga menyebabkan terdapat segelintir pelajar yang sanggup bertindak membunuh diri. Contoh kes yang pernah berlaku di Malaysia adalah di sebuah sekolah di negeri Johor di mana seorang pelajar perempuan bertindak untuk membunuh diri selepas tidak tahan menjadi mangsa buli di media sosial. Pembuli tersebut bertindak menyebarkan gambar lucah beliau di media sosial iaitu Facebook. Dalam kes ini, terdapat ramai mangsa buli yang menjadi mangsa kepada pembuli yang tidak bertanggungjawab di media sosial. Ini menggambarkan berlakunya keruntuhan akhlak sama ada pembuli atau mangsa buli. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara tersebut tidak akan berlaku sekiranya mangsa buli tidak berkongsi foto-fotonya di media sosial. Ini akan menyebabkan pembuli mengambil kesempatan dengan mengedit dan menyebarkannya di dalam media sosial. Dalam dunia yang dilingkari dengan kemajuan sains dan teknologi ini, setiap individu akan terdedah kepada penggunaan teknologi dan media sosial sebagai pengantara untuk berhubungan antara satu sama lain. Namun, golongan remaja terutamanya terlalu taksub sehingga menyebabkan keruntuhan akhlak yang semakin serius. Kita tahu bahawa setiap masalah itu ada jalan penyelesaiannya. Untuk itu, kita perlu terlebih dahulu mengetahui punca ataupun faktor berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja akibat media sosial. Faktor perdana berlakunya permasalahan ini adalah kerana remaja tidak mendapat perhatian yang baik daripada keluarga. Ibu bapa adalah insan yang paling rapat dengan diri remaja. Terdapat remaja yang sememangnya telah diberikan pendedahan awal terhadap dunia teknologi sehinggakan ianya menjadi satu kebiasaan bagi mereka. Seharusnya ibu bapa perlu bersikap tegas dalam memantau aktiviti remaja dalam penggunaan media sosial. Sebagai contoh, dengan menghadkan masa penggunaan agar mereka boleh melakukan aktiviti berfaedah yang lain. Ibu bapa adalah suri teladan utama dalam membentuk kepribadian remaja. Dalam pada itu, media sosial merupakan satu platform untuk mereka mendapatkan hiburan secara mudah dan percuma. Terdapat pelbagai pensihiman video yang disediakan seperti di YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram. Mereka dengan mudah dapat mengakses video di mana-mana sahaja dengan kos yang begitu rendah. Hal ini dapat memberi kesan kepada kesihatan dan tahap sosial dalam kalangan mereka. Mereka lebih kurang bersukan dan berinteraksi dengan orang ramai membuatkan mereka menjadi golongan yang pasif. Seharusnya mereka menjadi generasi pemangkin negara pada masa hadapan. Faktor yang seterusnya adalah kerana pengaruh rakan sebaya. Sekiranya ibu bapa tidak bertindak aktif dalam mendidik anak-anak mereka, mudah terpengaruh dengan rakan-rakan. Remaja sememangnya golongan yang mudah terpengaruh dan mempunyai tahap ingin mencuba yang amat tinggi. Hal ini perlu bagi ibu bapa memantau pemilihan rakan bagi anak-anak mereka untuk memastikan pengaruh yang baik dapat diterapkan dalam diri anak masing-masing. Secara tuntasnya, terdapat pelbagai punca berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dengan penggunaan media sosial. Ledakan teknologi yang maju seharusnya selaras dari segi undang-undang supaya etika serta tata susila terhadap penggunaannya dapat dikawal dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada semua. Setiap pihak perlu berganding bahu dalam mencari mekanisme menyelesaikan masalah ini kerana generasi remaja merupakan nusa bangsa yang bakal memimpin masa hadapan negara ke arah yang lebih baik. Penyelesaian bagi masalah keruntuhan akhlak remaja pada zaman sekarang akibat penggunaan media sosial yang berleluasa adalah: pertama, peranan individu, di mana remaja perlulah memperbanyakkan ibadat dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagi orang-orang Islam, solat merupakan tiang agama dan wajib dilakukan 5 kali sehari. Bukan itu sahaja, perkara-perkara sunat yang boleh dilakukan oleh remaja dari meluangkan masa dengan media sosial adalah: yang pertama, berzikir, membaca Al-Quran dan juga menghadiri majlis-majlis ilmu. Penyelesaian yang kedua adalah peranan ibu bapa. Adalah peranan yang sangat penting dalam menangani isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja akibat penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini. Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak
sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini dikatakan demikian kerana agar anak-anak akan mengikut segala perbuatan yang dilakukan ibu bapa mereka, tidak kira perbuatan itu baik maupun tidak baik. Kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Amat penting juga bagi ibu bapa dalam memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak, kerana didikan agama mampu menjadi panduan teras kehidupan seseorang remaja. Peranan pihak sekolah adalah penyelesaian yang terakhir bagi menangani masalah keruntuhan akhlak remaja pada zaman sekarang. Sekolah merupakan tempat di mana semua remaja mendapatkan ilmu dari orang-orang yang profesional seperti guru-guru. Majoriti remaja-remaja ini berada di sekolah berbanding di rumah hampir 35 jam persamaan 5 kali seminggu. Jadi pihak sekolah juga memainkan peranan yang besar dalam membentuk akhlak remaja pada zaman sekarang. Pihak sekolah boleh mempergiatkan lagi sesi kaunseling bersama pelajar kerana kebanyakan mereka mempunyai pelbagai masalah yang bermain di minda dan mereka lebih cenderung untuk menyimpan masalah tersebut daripada meluahkannya. Oleh itu, kaunselor sekolah mestilah memberikan nasihat dengan cara yang berhemat dan mewujudkan kesedaran kepada pelajar. Kesimpulannya, hasil kajian mendapati penggunaan media sosial tanpa kawalan memberi impak negatif terhadap keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dari pelbagai aspek, antaranya keganasan, pornografi, fashion, hubungan silaturahim dan lain-lain. Pengaruh media massa dan hubungannya dengan pembentukan akhlak mulia adalah sangat penting dalam membentuk perbuatan manusia dan apa sahaja yang lahir daripada manusia itu sendiri. Kesannya boleh membawa sifat mulia yang ada itu dalam jiwa hendaklah berterusan.